Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini dengan limpah dan nikmatnya kita masih lagi bernyawa, masih lagi menghirup udara yang Allah Ta'ala beri secara percuma kepada kita semua, seluruh manusia, seluruh alam ini. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita cubalah tuan-tuan, InsyaAllah kita cuba nak cakap sikit. Saya pun nak cakap sikit. Kita bukan nak marah-marah, kita bukan nak bising-bising. Dalam keadaan macam ni, memang semua orang pun berasa terkilan, berasa kecewa dengan apa yang KWSP yang buat keluar syarat-syarat. Mereka nak bagi duit tapi mereka buatkan syarat-syarat kan. Jadi saya rasa benda-benda macam ni tolonglah, kalau boleh tengoklah suara rakyat. Jangan kita buat satu benda, kita buat syarat-syarat ni menyusahkan rakyat sebenarnya kan. Sebenarnya kalau nak cakap pun tuan-tuan, hari ni kita kena pandemik, hari ni COVID-19. Nak kata terjejas tu, saya rasa semua orang terjejas. Tak ada siapa yang kata dia tak terjejas, melainkan menteri-menteri lah kot. Wallahualam lah. Mereka dapat gaji sama. Tapi kalau nak katakan kepada kita ni sebagai rakyat, peniaga-peniaga kecil, tak kira lah dia peniaga kecil ke, dia bos ke, kilang ke, tak kira India, Cina, Melayu ke, kita cakap bukan ada skop orang Melayu saja. Cakap ni untuk rakyat Cina, India, Melayu, Cina, India. Kita cakap untuk semua. Walaupun tokai Cina sekali pun tuan-tuan, dia pun merasa tuan-tuan. Sebab apa? Dengan COVID-19 ni, barang-barang ni tak boleh keluar macam dulu. Dan dia pun tak boleh nak bayar OT. Kita tak boleh nak salahkan pada kilang-kilang. Dia pun, yalah tuan-tuan faham, bisnes bila tak jalan, macam mana dia nak dapat keuntungan dan dia nak bayar pekerja-pekerja yang di bawah. Mesti kot mana pun dia akan kurangkan sikit lah. Jadi di bawah pula akan terima juga nasib. Maknanya memang tak mencukupi. Tapi yang kita rasa sedih tu bila mana KWSP bagi tahu syarat kerugian 30% lah apa tuan-tuan. Kalau 100 bulan kurang pun dah terjejas. Sebab apa? Orang rakyat bawahan macam kita ni, walaupun 100 kurang, walaupun 100 kurang daripada gaji kita, kita akan terkesan. Dan ia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Kena faham pihak KWSP. Saya bercakap ni atas kapasiti rakyat, kapasiti orang yang bawahan, kapasiti orang yang susah, kapasiti orang sederhana. Walaupun RM100 pun tak sampai 30%, memang susah, rasa dia perit. 100 itu boleh buat banyak benda setiap bulan. 100 itu boleh beli susu anak-anak. 100 itu boleh beli pampers anak-anak. Tapi bila 100 itu tak ada kurang, memang akan terkesan dengan kehidupan. Ini buat syarat sampai 30% apa bagai apa semua ni, saya rasa kurang setuju lah. Saya rasa kurang setuju lah. Kita bukan nak marah ke BSP, tapi tolonglah tengok, tolonglah dengar rintihan rakyat. Hari ini dah mudah. Bukan nak payah-payah nak tahu rakyat ni suka ataupun tak. Buka komen hampa post dalam KWSP portal ke apa ke, dalam page ke, buka tengok komen. Orang suka ke orang marah? Kalau orang suka tu maknanya orang berterima kasih lah, orang bersyukur lah, berterima kasih kepada pihak KWSP. Tapi bila buka komen tu orang maki-maki, orang marah-marah, maknanya memang rakyat tak puas hati lah. Benda simple dan mudah saja. InsyaAllah tuan-tuan, tadi pun saya dapat panggilan daripada balai polis apa semua. Mereka pun dah tanya lah esok nak buat ni apa semua. InsyaAllah saya pun dah bercakap, tuan-tuan, bukan senang nak buat benda-benda macam ni tuan. Saya nak kena berhadapan dengan banyak benda. Tuan-tuan ingat syok-syok nak buat benda ni. Saya pun tak maulah buat tuan-tuan. Baik dia saya duduk dengar sengap sudah. Tapi memandangkan saya tengok rakyat hari ni, banyak orang PM saya yang tu yang ni. Jadi kita banyak orang susah. Jadi saya terpaksa lah juga buat. Saya bukanlah menteri. Saya dengan sahabat-sahabat kami bukan menteri, kami bukanlah ahli parlimen. Tapi kita ni ada suara
untuk rakyat. Jadi kita sampaikan, salurkan suara kita ni kepada pihak berkenaan supaya memudahkan rakyat. Bukan senang tuan-tuan, ingat syok-syok pergi buat semua. Polis semua ada tuan-tuan. Silap cakap silap apa kami kena tangkap. Bukan mudah-mudah. Jangan ingat Tok ni buat kerja sia-sia. Ada juga ramai saya tengok komen, kerja bodoh lah, kerja sia-sia, tak apalah. Ni saya buat kerja bodoh pun tak apa, saya buat kerja sia-sia pun tak apa. Untuk tuan-tuan juga. Kalau macam ni lah pemikiran kita, sampai bila pun kita takkan boleh hidup. Sampai bila pun kita tak boleh bersatu. Sampai bila pun kita takkan dapat hak kita. Apabila kita hari ni mengharapkan seorang, kita tak bersatu padu. Kalau orang nak buat, kita condemn. Kalau orang nak buat, kita condemn. Ini sampai bila pun kita tak boleh pergi mana tuan-tuan. Mereka akan buat apa saja pun, kita terpaksa iyakan. Ya baiklah, baik pergilah. Nak buat channel, kita ni bukan ada kuasa. Tapi bila orang nak buat, kita kecam, kita condemn. Tak boleh macam tu. Ni saya bagi sikit lah. Jadi saya pun tengok ramai yang tak puas hati. Boleh kata 95% lah dalam rakyat Malaysia ni tak puas hati. Pihak KWSP, 95% rakyat Malaysia tak berpuas hati dengan syarat-syarat yang kamu telah tetapkan. Syarat-syarat yang rasa tidak masuk akal. Kenapa hari itu kamu mengumumkan tanpa meletakkan syarat? Adakah hanya untuk meluluskan bajet? Adakah hanya untuk meluluskan bajet tahun depan? Sebab hari itu kamu kata kamu setuju dengan cadangan-cadangan. Minta maaf sebab saya terpaksa masuk sikit politik ni. Okey. Sebab Barisan Nasional telah meletakkan syarat. Jika nak kami setuju dengan belanjawan ni, jadi terpaksa menunaikan untuk KWSP. Jadi hari tu cakap kata setuju. Bila setuju, jadi belanjawan luluslah. Tetapi masa setuju tu tak dikata, tak disebut syarat-syarat bagai. Tapi bila lepas minggu pula, keluar pula syarat macam-macam. Dan saya tahu dalam ahli parlimen sendiri, menteri-menteri pun ada yang tak puas hati. Kita tahu ada menteri-menteri yang tak puas hati dengan apa yang KWSP cakap ni. Datuk Seri Najib pun tak puas hati apa yang cakap macam ni. Kita tolak asas fahaman politik tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan tolak asas fahaman politik. Saya tahu dalam live saya ada orang PKR, saya tahu dalam live saya ada orang PPBM, saya tahu dalam live saya ada orang PAS, ada orang UMNO. Kita tolak asas perbezaan politik ini untuk isu masalah rakyat. Kalau Datuk Seri Najib cakap ni kena dengan jiwa kita, kena dengan rasa nak membantu rakyat, kita sokong. Tapi kalau Datuk Seri Najib cakap di atas kapasiti yang kita rasa benda ni bukan untuk rakyat, kita nak sokong tak sokong, itu kita punya pasal. Kita kena bijak dalam politik ni. Kalau hari ni walaupun ramai yang tak suka Datuk Seri Najib, tak kira daripada PKR ke apa pun, tapi bila hari ni Datuk Seri Najib cakap untuk kebaikan rakyat, kita kena sokong dah. Kita tak tahu pula, mungkin lepas ni esok lusa Datuk Seri Anwar Ibrahim pula bercakap untuk kapasiti rakyat, bercakap untuk keuntungan bagi rakyat, kita akan sokong ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mudah ya tuan-tuan. Kita jangan fanatik politik yang hari ni tuan. Tak kira hang parti mana pun, kalau hang buat betul-betul untuk rakyat, kita sokong. Dulu boleh lah kita nak fanatik macam tu. Dah ni dah mengarut tuan-tuan. Siapa pun tak jaga kita tuan-tuan. Jadi kita tengoklah mana-mana parlimen, kalau nak ambil hati rakyat, hampa kena bercakap demi rakyat. Hampa kena buat kerja untuk rakyat. Tak kira hang parti mana pun. Tapi kalau hang tak boleh buat kerja, kita tak boleh sokong. Walaupun kita sayang parti tu, kita tok nenek kita daripada parti tu, dulu kini dah selamanya sekalipun, tapi kalau parti tu mengkhianati rakyat, kita kena bantah. Kita tak boleh sokong. Kalau kita sokong, kita yang akan teruk. Saya beritahu tuan-tuan, hari ni bukan masa ni, hari ni kita kena bijak tuan-tuan. Dan saya harap juga kepada ahli-ahli parlimen, menteri-menteri, tolonglah suarakan benda ni. Tolong tekan sikit. Kami rakyat ni boleh ya buat dari bawah. Esok PWSP bagi seorang memorandum bercakap sikit, pompang, boleh lah. Adalah sikit tekanan tu. Mungkin 10% ke 15%. Tetapi kalau menteri bagi tekanan,
Persen dia tinggi. Gatai hidung pula ni cakap. Tapi saya nak cakap sikit ni. Ni saya nak cakap sikit. Kepada ahli parlimen PAS ni, daripada parti PAS ni, minta maaf saya cakap. Sebab apa abang sengap lah. Minta maaf cakap lah tuan-tuan, bukan saya nak cakap pasal politik ke tak. Tapi saya terpaksa cakap. Kenapa daripada PAS sendiri hari ni sengap dalam isu ni? Sebelum ni, sebelum jadi kerajaan, sikit-sikit rakyat sikit-sikit buat keluar dalil fatwa macam-macam bagai. Bukan tak tahu ni ada dalil. Kenapa sengap? Dah tahu rakyat tak puas hati, sorakanlah. Hari ni dah jadi kerajaan. Dah jadi kerajaan, kena tunjuk sikit kita kuat. Jangan jadi kerajaan tutup mulut. Minta maaf cakap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, saya baca terjemahan, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan dari satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nombor 2699. Ini ada dalil, ada fatwa, ada dalil tuan-tuan. Saya minta lah kepada menteri-menteri ataupun ahli parlimen daripada PAS sendiri bangkit, suarakan masalah rakyat hari ni. Minta maaf saya cakap. Tak betul ke saya kena cakap kau. Saya minta maaf saya cakap. Saya minta maaf pun sekali lagi. Kita takkan duduk biar duduk sengap kan. Sebelum jadi kerajaan macam-macam apa buat. Demo sana, demo sini. Yang tu di sana, yang tu di jalanan, yang tu di jalanan. Hari ni bila dah jadi kerajaan sengap, tutup mulut. Lepas tu bercakap di parlimen pula, kita pun rasa marah. Sebelum ni kita sokong. Ni syarat-syarat apa? Gunung ledang bagai lah apa semua. Tak patut seorang kita sebagai status ustaz ni kita nak bercakap macam tu semua. Kita kena faham apa kapasiti dia bercakap tu. Dia bercakap untuk rakyat, kita kena sokong. Jangan kita jadi kerajaan, kita diam. Sedangkan dalam parti PAS banyak ulama-ulama. Jangan jadi ulama su. Ini pesanan saya, jangan jadi ulama su. Kalau orang yang tak faham agama, orang yang tak belajar agama, tak apa lagi tuan-tuan. Tapi bila bahayanya, bila ada orang yang ada agama, diamkan diri. Ini saya cakap, na'udzubillah min zalik, bahaya. Bahaya. Bila kita ada agama, kita nak mendiamkan diri apabila kita tengok satu kemungkaran tu berlaku, satu kepayahan, kesulitan bagi rakyat, kita hari ni dia pemerintah. Jangan Allah Ta'ala nanti balikkan kita dengan bala bencana nanti. Jangan. Saya minta lah pada ahli parlimen, tak kira PAS ke, PKR ke, UMNO ke, mana sekali parti pun, tolong tengok isu ni sebagai isu nak membantu rakyat. Masa ni lah, gunakanlah platform yang ada isu masalah ni, gunakanlah isu ni sebaik-baik mungkin untuk ambil hati rakyat balik. Saya minta maaf saya cakap. Saya bukan nak kutuk PAS ke, nak kata kat PAS ke tak. Tapi saya duk tengok juga kenapa sengap. Sampai tak ada keluar satu statement yang nak menyokong rakyat ni. Bismillah, minta maaf makan dulu. Irwan Muhammad, bukan saya nak fitnah ni. Takkan kita nak cakap, nak kritik PAS tak boleh. Minta maaf cakap, takkan kita nak kritik PAS tak boleh. Kira PAS buat semua betul. Takkan kita nak macam tu. Minta maaf, kita cakap ni, kita kritik. Kita bukan fitnah. Apa yang nak fitnah? Betul tak saya cakap? Kami yang bersama-sama dulu. Macam-macam isu saya pun bersama orang mereka. Turun di jalanan, buat bantahan sana, buat bantahan sini, bersama-sama dengan orang PAS. Kenapa nak kata benda ni fitnah? Tapi hari ni bila kami buat bantahan, tak ada orang PAS hari ni.
yang nak menyokong. Dah, saya kena bercakap benda ni tuan-tuan. Benda ni realiti. Siapa yang nak bercakap nak sokong PAS tu, terpulang lah. Saya pun tak mau nak cakap saya sokong parti pun, tuan. Tapi bila tak betul, kena cakap lah tak betul. Takkan saya nak tak betul pun saya nak duduk sengap, oi ni BP bawah. Tak boleh. Kita kena bagi kritikan supaya mereka sedar balik, oh depa dah duduk dalam kerajaan hari ni. Rakyat nampak. Kita tak memburukkan PAS, tetapi kita kena bercakap kebenaran. Kita kena bercakap dengan kebenaran apa yang berlaku hari ni. Kita minta ahli parlimen dari PAS sendiri bangkit suarakan apa yang kita nak. Itu saja. Kalau lepas live ni PAS buat keluar satu kenyataan kata kita akan bantu rakyat sejauh apa, minta ke LBSP, ya kita sokong. Kita terima kasih banyak-banyak kepada parti PAS. Kita sokong. Yang hari ni yang kita nampak pun Barisan Nasional satu ya yang duk bising-bising ni. Minta maaf lah tuan-tuan. Datuk Seri Najib saya nampak seorang lah yang duk kang-kang pasal LBSP ni untuk rakyat. Yang lain kita tak apa nampak lagi. Kita cakap sikit pasal PAS ya. Oh, tak boleh kena buang sorban, jangan fitnah lah apa. Apa pula buat macam tu? Kita bercakap kritik, kita demokrasi. Tuan-tuan. Pada menyokong PAS saya tak marah tuan-tuan. Saya pun menyokong PAS juga. Kita demokrasi. Demokrasi kita kena bercakap. Demokrasi ni maknanya suara rakyat, demokrasi. Kena faham balik baca apa tu demokrasi. Demokrasi itu adalah suara rakyat. Jadi kalau suara kita tak ada bersuara, tu bukan panggil demokrasi. Itu mungkin dipanggil sistem apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa dah. Nak cakap pun lupa. Dia sistem lain lah. Kalau tak dengar suara rakyat ni, mungkin itu sistem lain, bukan sistem demokrasi. Demokrasi adalah kena dengar suara rakyat, kebangkitan rakyat. Rakyat yang memilih, rakyat yang mengundi, rakyat yang menentukan siapa nak jadi pemimpin. Itulah demokrasi. Kena faham apa itu demokrasi. Minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf sekali lagi kepada pihak PAS. Saya minta maaf. Saya terpaksa cakap. Minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Diktator. Kalau tak boleh cakap tu namanya diktator. Jadi minta maaf, saya tak mau fitnah tuan-tuan. Saya tak mau fitnah parti PAS, tapi saya minta parti PAS tolong bangkit suarakan apa yang rakyat duk bising-bising ni. Jangan diamkan diri. Itu saya beritahu. Sebab saya kena bagi tekanan tuan. Kita kena bagi tekanan kepada MP ni, parlimen ni semua. Sebab bila mereka bercakap dalam parlimen, ada kekuatan, ada suara. Tapi bila mereka sengap, nak harapkan kita ni tuan-tuan, tak boleh. Tak jadi apa. Ya, demokrasi tu memang tinggalan sebenarnya je. Kita tak tuan-tuan, saya tak cakap lah saya sokong demokrasi ni 100% tak tuan-tuan. Kita pun tahu demokrasi ni main dari mana. Tetapi di Malaysia kita mengamalkan sistem demokrasi. Ini kita kena akui, ya, benar. Walaupun kita tak sokong, tetapi kita duk pergi memangkah itu adalah sistem demokrasi. Yang kita duk pergi bercakap, yang kita duk kempen dengan parti kita, itu sistem demokrasi. Tak ada sistem lain yang kita pakai. Walaupun PAS, walaupun UMNO, walaupun PKR, walaupun PAN, walaupun DAP, walaupun apa sekalipun, mereka menggunakan sistem demokrasi. Walaupun dalam PAS sendiri, dalam mesyuarat PAS sendiri, dia ada majlis syura, itu lain. Itu dalam dalaman PAS. Alhamdulillah, kita suka. Itu satu sistem Islam yang baik. Apabila nak memilih pemimpin apa semua, mereka buat sistem syura. Sistem syura ni maknanya sistem mesyuarat. Alhamdulillah. Yang tu kita sokong. Tetapi untuk bertanding, untuk menjadi parlimen apa semua, itu digunakan sistem demokrasi. Faham, bagi saya faham. Saya tak mau lah
nak hentam skul semua. Tak apalah, cukuplah cakap tu. Jadi insya-Allah lah, insya-Allah esok lepas Allahumma salli ala Muhammad. Lepas solat Jumaat macam biasa di KWSP Semang Jaya, saya dan rakan-rakan saya, Mamu Parpu, Mamu Azmi, kemungkinan kita akan turun, kita akan serah satu lagi memorandum. Dan kali ini memorandum kita mungkin kita akan kata tolong selesaikan masalah rakyat. Buanglah ayat-ayat listari ke apa, syarat-syarat yang tak masuk di akal tu, kita minta mereka hapuskanlah. Dan kita minta sokongan daripada menteri-menteri sendiri yang apa yang kita nak buat esok ni, kan. Dan kita minta doa tuan-tuan esok, yang mana tak boleh hadir ke. Kita bukan nak buat kacau bilau, kita tak mau bukan nak buat kacau bilau dalam negara kita. Kita sayang negara kita, cuma kita nak buat secara aman esok di WKWSP. Jadi insya-Allah saya harap tuan-tuan semua dapat mendoakanlah yang mana tak boleh hadir. Yang mana boleh hadir, alhamdulillah. Yang tak boleh hadir, tolong doa-doakan perjuangan. InsyaAllah kita bukan nak berjuang demi parti politik mana-mana. Tidak tuan-tuan. Kita berjuang, saya berjuang untuk demi rakyat. InsyaAllah saya sayang umat Nabi Muhammad SAW. Nabi menangis, kan. Bila sebut pasal umat Nabi, Nabi menangis, tuan. Dan Allah janjikan tak ada umat lain boleh masuk syurga dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Inilah yang Nabi kita minta. Inilah yang Nabi kita selalu umati, umati, umati. Sebab apa? Nabi sayang umat. Dan saya pun nak belajar cara Nabi SAW. Saya nak cuba sayangkan anda semua, tuan-tuan. Boleh saya nak pentingkan diri saya, boleh. Tapi saya nak belajar daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi sayangkan umat dia. Hari ni saya berjuang, tuan-tuan, bukan saya nak dapat parti politik, bukan saya nak duduk di satu tempat tangga politik, bukan saya nak duduk di satu tempat dalam parti sendiri. Tidak, tuan-tuan. Saya bukan berjuang di atas kapasiti tu. Saya berjuang di atas kapasiti lillahi ta'ala. Yang Allah Ta'ala nak letak saya macam mana ke, Allah Ta'ala nak bagi apa sekalipun saya terima, ujian ke apa saya terima, tuan-tuan. Saya cuba nak ikut cara Nabi Muhammad SAW. Itu saya, tuan-tuan. Saya tak marah kepada tuan-tuan. Minta maaf. Mungkin tadi kasar bahasa ke, saya marah pas. Bukan saya marah pas, saya bagi pandangan. Saya terangkan balik, saya ingatkan balik sebelum anda menjadi kerajaan dahulu. Itu saja saya beritahu. InsyaAllah. Hampir janya Tok Guru Haji Hadi Marzuki Lopez, kalau boleh pergi tanya senang-senang mudah-mudah, saya boleh pergi terus. Masalah dia nak pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin atas ni bukan senang. Kita bercakap senang. Kalau pemimpin lalu turun nak salam pun tak tentu boleh salam tak. Ni malahkan kita ni sebagai rakyat yang bawahan, yang bodoh ni, nak pergi jumpa ikut suka. Nak senang pun nak pergi kita jumpa. Susah. Jangan cakap senang saja. Susah. Susah kita nak berjumpa. Gatal hidung tak tahu semua. Allah. Saya tak mau lah bertanding mana-mana pun. Tak mahu, tuan, saya tak mau. Saya takut nanti kalau saya bertanding, tuan, kalau ada benda yang tak betul, saya nak kena terima, saya nak kena iakan benda tu. Saya tak mau. Saya tak mau. Kalau saya jadi mana-mana parti politik, tuan, mungkin saya bertanding apa, tuan. Andai kata parti saya buat benda tak betul pada rakyat, saya tak boleh nak bercakap. Sebab apa? Ini parti saya. Saya kena sengap. Kalau saya bercakap, saya mungkin dipecat. Kalau saya cakap, mungkin saya dihilangkan jawatan saya. Jadi buat apa, tuan-tuan? Lebih baik saya berjuang di atas kapasiti, tuan-tuan. Tak kisahlah kita boleh baik dengan parti mana-mana pun, tapi benda yang kena kepada rakyat, benda yang tidak mengkhianati rakyat, itu saja, tuan-tuan. Tak kisah mana pun, tuan-tuan. Kita jangan marah PAS lah. Jangan marah PAS. Bukan tak ada kebaikan PAS ni. Banyak ada kebaikan. Tapi dalam isu ni kita minta lah. Itulah kita minta. Kita minta saja. Kita minta saja orang PAS, parlimen PAS, menteri-menteri kat parlimen tolong suarakan apa yang berlaku hari ni. Itu saya. Saya tak kata PAS buat semua tak betul, tak. Ada yang PAS buat betul, kita kata betul. Ada yang tak betul, kita kena kata tak betul. Macam tu kat BN. Kalau BN buat benda yang betul kali ni, kita sokong. Kalau sebelum-sebelum ni yang mana tak betul, kita bangkang. Kita pun cakap kalau tak betul, apa yang tak betul semua kita cakap lah tak betul.
Jadi insya-Allah itu saya nak beritahu tuan-tuan, rakyat kita perlu bersatu. Kalau kita tak bersatu, kita akan dipermain-mainkan oleh parti-parti politik ni. Itu saya beritahu. Jadi insya-Allah saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Mungkin lidah saya ni tak bertulang bercakap lebih tadi. Saya minta ampun, minta maaf. Saya minta ampun, minta maaf kepada Allah SWT. Saya takut tuan. Hari ni saya takut sungguh tuan dengan azab Allah Taala. Kita dah hidup ni di akhir zaman dah tuan-tuan. Kita dah hidup ni di penghujung zaman dah tuan-tuan. Kita tak ada nabi dah tuan-tuan. Yang akan datang ni last Nabi Isa alaihi salam. Tapi tak tahu tu dah time kemuncak dah. Kita dah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah 1400 tahun lepas dah tuan-tuan. Jadi kita takut hari ni kita tidak ada bimbingan lagi. Dan ulama-ulama yang ada hari ni bukanlah ulama seperti dahulu. Ulama-ulama yang ada hari ni adalah ulama-ulama yang yang banyak. Jadi hati-hati tuan-tuan. Nak cari ustaz-ustaz hari ni, nak cari orang yang soleh hari ni susah. Mereka tersembunyi. Jadi kita kena rajinlah mencari. Inilah hakikat akhir zaman tuan-tuan. Kita nak cari ustaz-ustaz yang banyak cintakan dunia, yang takutkan mati banyak hari ni. Minta maaf saya cakap. Tapi kita nak cari ulama-ulama yang tak takutkan mati, yang tak cintakan dunia, susah. Susah kita nak cari. Yang hidup mereka pun Allah Rabbi, kan. Sedih tuan-tuan, ilmu mereka cukup banyak. Ilmu mereka akhirat ni cukup banyak tuan-tuan. Tapi mereka duduk dalam keadaan tersembunyi. Mereka duduk dalam keadaan terpinggir. Kenapa tuan-tuan? Mereka tidak cintakan dunia. Mereka tidak takutkan mati. Jadi kita lah sebagai ni umat yang mana nak kebenaran, kena mencarilah guru-guru macam ni, kan. Ni kebanyakan ustaz-ustaz semua, kebanyakan lah, bukan semua, kebanyakan hari ni hati-hati lah tuan-tuan. Saya pun tak memburukkan ustaz-ustaz apa-apa, tapi hati-hati. Hati-hati, akhir zaman ni hati-hati. Itu saya boleh beritahu. InsyaAllah setakat itu saja dulu tuan-tuan. Saya sudahi, minta ampun, minta maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.